Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi kejutan terbaru. Satu lagi penipuan oleh Najib Razak. Bocor. Bocor lagi. Ini mahkamah sahkan tuan-tuan dan puan-puan. Mahkamah sendiri sahkan bahawa ada pemalsuan yang dilakukan. Aduh, Najib ni sudah jatuh di timpa tangga. Bertangga-tangga dia jatuh ni. Makin teruk Najib sekarang. Ini sebenarnya kes yang menyebabkan Najib Razak dipenjara 15 tahun. Keseluruhan dia 165 tahun, tapi dijalankan serentak 15 tahun. Lepas tu denda dia 11 bilion, 11,4 bilion ringgit Malaysia. Ini salah satu sejarah dunia paling banyak dikenakan penjara dan juga denda. Sampai gila 11 bilion. Mahkamah putuskan surat derma Arab itu palsu. Aduh, Najib. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak surat derma Arab yang dikemukakan pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam perbicaraan 1MDB dan menegaskan dokumen itu sebagai pemalsuan. Aduh, sudahlah, teruk memalsukan lagi. Dua kali teruk ini. Ketika membacakan keputusan mahkamah pagi ini, iaitu pada waktu keputusan itu dinyatakan, Hakim Colin Lawrence Sekora berkata, pengkisahan Najib sendiri berkaitan dana itu sebagai derma Arab menjadikannya tidak munasabah. Beliau berkata, naratif derma dari Arab Saudi itu tiada merit. Surat-surat derma dari Arab merupakan pemalsuan, kata Hakim. Dan keterangan jelas menunjukkan wang tersebut sebenarnya berpunca daripada dana 1MDB. Wah, diputar belit wang 1MDB ini rupanya. Mahkamah ini mendapati pembelaan derma dari Arab tidak boleh dipercayai dan gagal menangkis anggapan suapan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, kata hakim itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hakim itu, Colin, baru-baru ini dinaikkan pangkat sebagai hakim Mahkamah Persekutuan. Namun dia menyampaikan keputusan terakhirnya itu sebagai hakim Mahkamah Tinggi dalam kapasiti tersebut dari Istana Kehakiman di Putrajaya. Dalam penghakimannya itu, Hakim Sekora berkata tiada resit dikeluarkan oleh kerajaan atau mana-mana parti politik yang mengakui penerimaan wang tersebut. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada. Kemudian untuk mata pun ada. Macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transfer Factor sebagai selamat dan boleh diambil
oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofecta clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telepon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telepon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Tiada juga bukti pengakuan rasmi oleh kerajaan atau mana-mana parti politik kepada penderma yang didakwa maupun oleh tertuduh sendiri. Selain itu, surat sumbangan Arab yang didakwa ditujukan ke kediaman peribadi tertuduh dan bukannya ke alamat rasmi atau parti, kata hakim itu. Tegasnya, tiada rekod rasmi atau minit oleh tertuduh mengenai sumbangan yang didakwa itu, maupun bukti yang mengaitkan penderma keluarga diraja itu dengan sumbangan politik yang sah. Tidak ada yang sah. Hakim Sikora turut berkata, mustahil untuk mempercayai jumlah wang yang begitu besar boleh dipindahkan ke akaun tertuduh tanpa rekod akaun yang lengkap dan telus. Beliau berkata pada masa itu, parti politik yang dipimpin oleh tertuduh ialah UMNO. Parti politik terbesar di Malaysia dengan sejarah sejak 1946. Mustahil bagi seseorang dalam jawatan Perdana Menteri untuk tidak menyimpan rekod akaun yang betul bagi sebuah parti yang kononnya menerima jumlah wang yang besar sedemikian, kata hakim itu. Walaupun wang tersebut didakwa sebagai sumbangan politik, namun hakim berkata ia tidak akan menghalalkan penggunaannya sekiranya ia berasal daripada sumber haram. Mahkamah menegaskan bahawa tujuan penggunaan dana itu adalah kritikal, tanpa mengira niat yang didakwa sebagai sumbangan. Sebagai kesimpulan, walaupun dana tersebut didakwa dimasukkan sebagai sumbangan politik, iaitu dakwaan itu sendiri didapati tidak berasas, ia tetap tidak menjadikan penggunaan dana tersebut sah sekiranya ia berasal daripada sumber haram, kerana tujuan penggunaan dana itu tidak relevan. Justru itu, katanya, hujah tertuduh bahawa wang yang diterima adalah untuk sumbangan politik adalah tidak boleh diterima, kata hakim itu. Najib yang sekarang ini berusia 72 tahun didakwa pada 2018 dan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Perbicaraan kes itu bermula pada tahun berikutnya. Bekas Perdana Menteri itu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk memperolehi suapan berjumlah 2.3 bilion daripada dana 1MDB di antara 24 Februari 2011 sehingga 19 Disember 2014 di cawangan M Islamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan, Bukit Selen. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram pula, dia dituduh melakukan kesalahan di bank yang sama di antara 22 Mac 2013 hingga 30 Ogos 2013. Pertuduhan sama, pertuduhan salah guna kuasa, difailkan di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta sama dengan penjara hingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana-mana yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Najib Razak kalah dan kita sudah tahu beliau telah dipenjara lah, diberikan penjara 15 tahun, 11.4 bilion. Okey, selain kes SRC International yang telah diputuskan pada tahun 2022 dan kes 1MDB, Najib sebelum ini berdepan 3 lagi kes rasuah berprofil tinggi. Bagaimanapun dia diberikan pelepasan tanpa pembebasan bagi 2 kes dan dibebaskan sepenuhnya bagi 1 lagi kes pertuduhan. Kita tunggu apa seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, drama politik yang sekarang ini sedang berjalan. Saya sedang tengok Dragon Ball sekarang, tengok Goku, tengok si Kurin melawan Cell sekarang. Tiada harapan untuk dorang menang lah. Macam Najib Razak jugalah.
Tidak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Memang sudah confirm masuk penjara dan sudah di dalam penjara pun. Oke. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga. Tak ada harapan lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey. Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini satu berita yang saya nampak, yang pada masa sama saya terdiam dan menyampah. Saya cukup menyampah, meluat tengok berita itu. Rosmah Mansor kata dia terkejut kerana ramai orang nampaknya gembira dengan penderitaan Najib. Rosmah Mansor, kau lupakah kau ada satu kes yang lebih teruk dari itu? Lebih teruk daripada suami kau sendiri, iaitu untuk kes hybrid solar di Sarawak. Ini buat saya terdiam dan terus menyampah. Menyampah betul, tuan-tuan dan puan-puan. Rosmah Mansor. Agaknya Rosmah Mansor lupa dengan projek hybrid solar 1.25 bilion di Sarawak. Projek yang kononnya untuk bekalkan elektrik kepada sekolah-sekolah pedalaman. Sekolah yang muridnya naik perahu, jalan kaki berjam-jam, belajar dalam gelap, hujan. Tapi apa terjadi? Ini yang buat saya menyampah. Bila dia konon minta simpati kepada rakyat Malaysia, dia tidak pernah ingatkah dengan benda ni? Tidak kesiankah Rosmah Mansor dengan kanak-kanak budak-budak sekolah ni? Apa jadi dengan projek tu? Projek ini didapati Rosmah Mansor bersalah, dihukum di mahkamah. Apa jadi? Duit dibayar awal. Projek lembab, gagal, terbengkalai. Murid masih belajar dalam gelap. Generator rusak, solar tak berfungsi, dan kau pula Rosmah Mansor apa jadi? Hidup senang di Kuala Lumpur dengan beg tangan yang bernilai berjuta-juta lemon, dengan gaya hidup elit luar biasa. Pakaian dalam pun dah harga berapa puluh ribu, ratus ribu, juta-juta. Sambil kanak-kanak di pedalaman jadi apa? Masih susah sampai sekarang. Ini yang buat saya terdiam dan menyampah. Rasa menyampah betul dengan kenyataan tu. Bukan orang gembira dengan penderitaan Najib Razak, tidak. Tapi orang betul-betul gembira dengan perbuatan yang salah begini. Perbuatan-perbuatan salah begini yang menyebabkan ramai orang masih sengsara sekarang. Bayangkan budak-budak sekolah. Apa mereka rasa? Kanak-kanak di pedalaman menunggu lampu yang dijanjikan sampai tak pernah menyala. Tuan-tuan dan puan-puan. Aku nak tanya. Saya mau tanyalah dengan jujur kepada tuan-tuan. Rosmah Mansor,
Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi Anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja, ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Kau tak kesian kah? Kau pernah terbayang jika anak kau sendiri yang belajar tanpa lampu dan sedang menunggu, sedang menanti, semua janji itu jadi kenyataan. Tapi sampai sekarang tidak jadi kenyataan kerana inilah banyak masalah rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan keuangan dan sebagainya. Rosmah Mansur pernahkah rasa duduk di asrama yang gelap, yang panas, yang sunyi? Jadi ini bukan isu politik semata-mata, ini isu kemanusiaan. Soal empati, simpati itu kami dah muak, dah masak dengan benda-benda macam begitu. Sampai sekarang dijanjikan, janji-janji tarang bulan, sampai sekarang tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat, bila duit projek pendidikan disedut untuk kemewahan, itu bukan sekadar rasuah. Itu merompak masa depan kanak-kanak miskin. Ini Rosmah Mansur pernah ingatkah? Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat tidak bodoh. Masalahnya, Rosmah Mansur mungkin fikir rakyat mudah lupa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Sarawak tetap ingat selama-lamanya. Guru-guru pedalaman akan ingat selama-lamanya. Ibu bapa murid-murid akan ingat selamanya. Dan anak-anak yang belajar dalam gelap, mereka tak akan lupa selama-lamanya. Senyuman hari ini dari Rosmah Mansur, ini bukan simbol kekuatan. Ini simbol putusnya hubungan dengan realiti rakyat biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, saya bagi satu penutup yang cukup pedas. Jika kita lihat, kita tengok gambar Rosmah Mansur tersenyum, melambai tangan. Soalan terakhir daripada saya, mau tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai viewer. Adakah ini wajah penyesalan? Atau adakah ini wajah orang yang sudah terlalu lama hidup dalam dunia tanpa empati? Sementara Rosmah Mansur tersenyum, ada kanak-kanak di pedalaman Sarawak masih belajar dalam gelap. Dan itu Rosmah tak akan pernah nampak cantik dengan 1000 senyuman. Tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan komen anda, apa pendapat anda dengan kenyataan Rosmah Mansur? Saya betul terdiam dan menyampah. Menyampah betul. Okey. Jadi dengan itu semua pemimpin, orang-orang politik, tolonglah janganlah kamu makan duit haram. Berdosa masuk neraka.
kecuali bertobat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya saya hampir boleh sahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya hampir boleh sahkan sekarang, dan keyakinan saya di tahap 80% sudah sekarang, bahawa Perikatan Nasional akan musnah. Perikatan Nasional akan bubar. Perikatan Nasional kerana pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kuncu-kuncu Muhyiddin Yassin kepada kuncu-kuncu PAS. Kuncu-kuncu Hadiah Wang telah dikhianati oleh kuncu-kuncu Muhyiddin Yassin. Itulah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, sehingga saat ini semakin dipersoalkan. Kenapa tidak ada tindakan drastik yang dilakukan oleh Bersatu kepada dia punya wakil rakyat? Sedangkan PAS melakukan tindakan yang keras. Kenapa tak pecat 5 adun seperti pecat 6 ahli parlimen? Soal pemimpin PAS kepada Bersatu. Muhyiddin Yassin dapat jawab ke benda ni? Saya fikir Muhyiddin Yassin tidak akan dapat jawab. Sepatutnya memang ada sesuatu yang perlu dijawab. Tapi nampaknya seolah-olah ada udang di sebalik mi saja. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Muhammad Misbahul Munir Marzuki, membangkitkan persoalan berhubung tindakan Bersatu yang didakwa tidak konsisten dan pilih kasih dalam mengurus isu membabitkan ahli mereka. Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak itu dalam hantaran ringkas di Facebook pada hari ini mempertikaikan tindakan Bersatu yang tidak memecat ahli Dewan Undangan Negeri adun daripada parti itu selepas menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Perlis pada ketika itu, Muhammad Shukri Ramli. Beliau yang juga adalah ahli Parlimen Parit Buntar membandingkan tindakan yang diambil terhadap 6 ahli Parlimen Bersatu sebelum ini yang dipecat kerana didakwa pengkhianat selepas menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau kata 6 ahli Parlimen Bersatu dipecat selepas sokong PMX Anwar Ibrahim yang dikatakan didakwa sebagai pengkhianat dan dipecat. 5 adun Bersatu tarik sokongan daripada Menteri Besar PN, Perikatan Nasional, bukan pengkhianat juga kah? Bukankah ini satu pengkhianatan juga menurut beliau? Dan kenapa pula Muhyiddin Yassin tidak berani pecat mereka ini? Katanya, jawab, jangan tak jawab. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor.
Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan Anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Kenyataan itu menyusul selepas beberapa pemimpin PAS menyindir bersatu susulan kemelit politik yang menyaksikan peletakan jawatan Muhammad Shukri yang juga adun sanglang, Muhammad Shukri Ramli sebagai Menteri Besar Perlis. Sebelum ini, 5 adun bersatu bersama dengan 3 adun PAS Perlis dilapor menghantar akhwan bersumpah SD ke Istana Arau untuk menggantikan Muhammad Shukri yang akhirnya menyaksikan adun Kuala Perlis daripada bersatu. Ini Muhyiddin kena jawab nih. Daripada bersatu, Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perlis ke-9 semalam. Untuk rekod, 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Datuk Zulkifli Hanafi Tanjung Karang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan. Ke-6 ahli parlimen itu kemudian diberi notis gugur keahlian pada 12 Jun 2024 apabila mereka gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu saja apa jawapan Muhyiddin dan kita tunggu saja adakah ramalan saya akan menjadi tepat, iaitu Perikatan Nasional akan musnah, akan bubar pada bila-bila masa. Selepas ini bersatu akan lebih lagi nampak lebih hebat, lebih berkuasa. Selama ini mungkin tindakan bersatu ini untuk menunjukkan bahawa mereka sebenarnya tidak semata-mata bergantung kepada PAS. Mereka ada kuasa mereka sendiri. Jadi mereka tunjukkan sekarang bahawa bersatu is the boss, not the PAS. Kita tunggu apa pula terjadi selepas ini. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia.
Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost, Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Antara persoalan paling mengejutkan dan persoalan yang penting di dalam kemelut politik di Perlis sekarang ialah siapakah dalang sebenar yang menyebabkan perpecahan teruk berlaku di dalam PAS dan Perikatan Nasional. Yang mengejutkan saya tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba saja ada penafian daripada Muhyiddin Yassin. Satu bentuk penafian yang cukup mengejutkan saya kerana entah dari mana angin, dari mana ribut, dari mana gempa buminya, tiba-tiba ada penafian. Pertama, penafian dia ialah tidak ada arahan dikeluarkan kepada Adun Perlis dari Bersatu untuk menandatangani SD. Kata Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Entah tiba-tiba diam-diam sunyi, kata diselesaikan dengan cara adik-beradik, kata Sahid dan Kasim. Tiba-tiba muncul pula dakwaan kononnya ada SD yang dikeluarkan oleh Bersatu. Sehingga menyebabkan Muhyiddin Yassin menafikan perkara ini. Kenapa terpaksa nafikan pula? Kalau memang tak ada, tak perlu nafi pun tak boleh. Sebab tak ada. Tapi ini tiba-tiba ada dakwaan begini, kesian Muhyiddin. Kesian Perikatan Nasional. Kesian PAS. Kesian Bersatu. Yang sekarang ini terpaksa berhempas pulas menafikan. Kononnya tidak ada SD seperti itu. Ini berlaku kerana tiba-tiba sahaja Bersatu menghantar 3 orang nama calon ketua menteri, calon menteri besar Perlis. Wah, kalau betul-betul menghormati setia kawan, pada pendapat saya, Muhyiddin Yassin patut mencegah, menegah, melarang Bersatu untuk memberikan nama. Ini sampai 3 nama ni. Sampai 3 nama diberi kepada Sultan untuk calon ketua menteri. Patutlah orang dakwa dia mungkin menjadi dalang minta SD kah, beri ISD kah dan sebagainya. Patutlah sampai terpaksa untuk. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan. Sudah terbukti secara klinikal. Sudah dikaji. Terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah. Tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transfer Factor
sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofecta clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi Anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan Anda. Jangan telepon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika Anda telepon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Menafikan. Sebab kenapa? Dia bagi nama. Kalau betul lah setia kawan. Pada pendapat saya, ini pendapat saya. Sebab saya pun berkawan juga dengan manusia. Manusia yang setia kawan, dia akan setia apapun keadaan. Dia akan menghormati siapa yang betul-betul perlu, layak dan sebagainya. Di Perlis, yang paling banyak kemenangan itu bukan bersatu, itu PAS. Ya, itu PAS. Patutlah tiba-tiba orang semua heboh sebab Muhyiddin kata memang ada tiga nama Bersatu dilapor telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar, yaitu Adun Kuala Perlis, Abu Bakar Hamzah, lepas tu Adun Pauh, Megat Hasirat Hasan, dan Titi Tinggi Izizam Ibrahim. Nah, patutlah. Kemudian apa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, kemelut di politik di Perlis berlanjutan apabila 8 adun menarik sokongan, termasuk 3 wakil PAS yang dipecat, menyebabkan kekosongan kerusi DUN dan kemungkinan pilihan raya kecil akan dijalankan. Baguslah bagi saya, itu terbaik. Buat pilihan raya semula, kita tengok masih boleh menang ke manusia-manusia yang tidak setia ini, ataupun sampai sana ajalah hayat politik mereka. Jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okay? Ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau Anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.